Yang Berhormat Speaker, pertama sekali saya nak mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri Menteri Dalam Negeri kerana berpendirian tegas untuk membentangkan Rang Undang-Undang Pencegahan Jenayah 2015, Rang Undang-Undang Pencegahan Keganasan 2015, yang mana diperbuat di bawah perkara 149 Perlembagaan Persekutuan. Tuan Speaker, bila kita mendengar hujah-hujah terutama sekali Wakil Menteri iaitu Timbalan Menteri, saya agak terperanjat. Sepatutnya dalam hal sedemikian tak perlu kita bahas undang-undang keganasan ini, kerana kita perlu menerima hakikat bahawa ancaman yang berlaku ini, yang sedang berlaku ataupun akan berlaku, sedang berlaku dalam negara-negara luar. Kalau kita lihat senarai negara-negara di dunia yang mewujudkan undang-undang pencegahan keganasan secara umum, kita lihat sudah digerakkan sejak daripada awal tahun 2005. Saya nak menyebut contohnya seperti negara Amerika Syarikat dengan Patriot Act tahun 2001, Australia dengan Australia Anti-Terrorism Act 2005, Canada's Anti-Terrorism Act 2001, India Prevention of Terrorism Act 2002, United Kingdom's Anti-Terrorism Crime and Security Act 2001. Jadi daripada negara-negara ini yang kalau kita lihat negara-negara yang boleh dilihat sebagai negara maju, mereka sendiri begitu khawatir tentang ancaman yang disebut oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri, yang mana mereka sudah mewujudkan satu gerakan daripada dulu, yang mana kita hanya mewujudkan gerakan ini pada tahun 2015, dan itu pun disebabkan oleh kertas putih yang memberikan kepastian bahawa rakyat Malaysia ada yang terlibat, ataupun dalam saya berbahas hari ini mungkin membuatkan perancangan untuk melibatkan diri dalam pendekatan-pendekatan yang dibuat oleh keganasan di bawah kepimpinan entiti bernama IS. Kalau kita Tuan Speaker tekan komputer, kita google lah perkataan IS, macam-macam yang dibuat atas nama mewujudkan negara Islam, yang kita sendiri tahu bahawa fatwa agama sendiri mengatakan bahawa apa yang mereka perjuangkan itu perjuangan yang begitu salah. Saya nak menekan kepada aspek persoalan saya kepada sahabat-sahabat ahli-ahli parlimen, adakah kita nak menjadi seperti yang berlaku di negara-negara Eropah ataupun Amerika Syarikat ataupun UK pada hari ini, yang mana terutama sekali dalam isu wanita-wanita muda, yang mana Malaysia juga ada yang terlibat. Dan kalau kita baca antara yang berlaku ancaman kepada wanita muda ialah jihad nikah, yang mana jihad nikah ini berlaku di mana mereka menodai atas alasan kononnya memputihkan perjuangan dengan mengambil wanita-wanita untuk mewujudkan produktiviti kononnya bakal-bakal perjuangan mereka. Dan kalaulah rakyat Malaysia terutama sekali anak-anak muda, wanita kita yang boleh terpikat kepada mereka atas konon perjuangan yang disalahfahamkan ini, bagi saya akta keganasan yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Menteri ini, bagi saya ni memberikan sedikit sebanyak adalah sedikit muka kepada mereka yang ditangkap. Saya dengar dengan begitu terperinci ucapan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Kita bagi kuasa penangkapan dan juga riman dalam bahagian 2. Kita bercakap tentang sesiatan dalam bahagian 3. Kita cakap tentang perintah tahanan dan sekatan dalam bahagian 4. Kemudian kita bercakap jaminan, adanya jaminan yang mengatakan dalam tafsiran organisasi pengganas tersenarai, kita rujuk kepada perisytiharan yang di bawah Seksyen 66B dan 66C Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 Akta 613. Maknanya kita masih ada rujukan kepada senarai organisasi pengganas tersenarai. Maknanya kalau tak ada rujukan ini, bolehlah kita takut seolah-olahnya Ali bin Abu Akau ke Mutu ke boleh ditangkap sewenang-wenangnya, tetapi adanya jaminan dalam pentafsiran. Saya agak terperanjat bila Yang Berhormat Timbalan Menteri merujuk pada sahabat-sahabat pembangkang yang mengatakan bahawa kononnya gegaran ini akan mengambil hak asasi. Saya nak tanya kepada mereka, apa perasaan mereka kalau anak dara mereka ni dibawa lari atas jihad nikah? Ini saya nak tanya. Ini kebebasan apa yang kita cakap, Yang Berhormat? Kita mewujudkan undang-undang ini kerana kita tahu
Niatnya ialah good faith, bukan mala faide, bukan niat jahat dengan izin. Jadi dalam tafsiran Seksyen 2(1) pun organisasi pengganas tersenarai telah disenaraikan. Bagi saya, siapa yang berani buat, berani tanggung. Janganlah pula dalam perkara ini sekalipun kita nak mempersoalkan niat kerajaan dalam iaitu niat eksekutif. Kemudian kita rujuk pula Tuan Speaker kepada penangkapan dan pembukaan di hadapan magistrat. Kita tengok prosedur yang telah dilengkapkan. Kemudian kita tengok tata cara di hadapan magistrat. Kita senarai, kita tulis. Kemudian yang saya nak sentuh ni, yang bagi saya, silakan. Ya, Kuala Selangor. Ni, Tuan Speaker, kalau dia tanya saya 20 minit tak boleh tolak lah. Tolak untuk dia 5-10 minit. Nanti dia tanya saya 20 minit, saya tak boleh berbahas. Masa 20 minit Dewan Hormat, yang tambahan tu boleh bicara Speaker. Terima kasih Datuk Ibu Ketua. Terima kasih Mak Pengerang. Saya mendengar tadi tentang soal pencegahan hak asasi yang konon-kononnya bila wujud di Pota akan mengatakan bahawa akan melanggar hak asasi manusia. Saya minta pandangan pengerang dalam konteks penahanan dalam Pota ni. Ya, bagi hemat saya, pengerang setuju ke kalau dalam konteks penahanan dalam Pota ni adalah sebenarnya bersifat pencegahan? Kerana konsep tahanan adalah tujuan pencegahan seperti yang terdapat dalam Pota adalah amat penting, terutama sekali dalam pengumpulan semua bukti yang diperlukan untuk mensabitkan kesalahan ke atas suspek, kerana seorang suspek itu tidak boleh ditahan atas kesalahan yang sama pada masa yang lain. Jadi ini adalah sangat penting kerana konsep pencegahan itu lebih baik, ya, dari sebagaimana yang ada dalam Pota ni. Saya minta pandangan pengerang. 2 minit. Terima kasih pengerang. Saya juga nak tanya tentang hak asasi manusia ini. Bagaimana kita seimbangkan keselamatan negara, security, dengan hak asasi manusia? Bolehkah kita, samping kita menjamin keselamatan negara dan juga hak asasi manusia dipelihara? Dan juga terutamanya Seksyen 19(1) ni, dia ada apa-apa kajian semula kehakiman dalam mana-mana mahkamah mengenai seksyen ni. Jadi saya nak minta pandangan yang berhormat pengerang, ataupun adakah dalam dunia pengganas ni mereka juga ada hak asasi manusia? Minta pandangan. Terima kasih. Terima kasih Kuala Selangor. Terima kasih Simpang Renggam. Sebenarnya Tuan Speaker, dengan izin, there is no absolute freedom. Mana ada bebas sebebas-bebasnya. Yang mana sahabat-sahabat saya menyentuh ni memang kekhawatiran, there is concern dengan izin bahawa penyalahan guna kuasa. Tapi yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri mewakili Menteri sudah cukup terang kepada kita bahawa jenis jenayah, possibility of terrorism, jenis organisasi itu ditafsirkan bawah Seksyen 2. Kemudian yang saya nak cakap ni tentang hak asasi yang menjadi bangsa. Anak-anak muda, anak-anak negara yang dibawa lari atas jihad nikah, where is their human rights? Nak bercakap tentang ISIS ni, Tuan Speaker, ni main bunuh je. Dia bakar, masuk YouTube suka bapak dia je. Ini undang-undang apa? Ini pun bukan undang-undang jenayah syariah. Siapakah mereka yang boleh menetapkan tentang kejayaan ke kegagalan, betul ataupun salah, dan melihat seseorang itu dilihat tidak menyokong mereka, maka mereka ini dianggap sebagai musuh? Sekejap sahabat saya nak tanya pada Tuan Speaker, terorisme, definisi terorisme ni saya nak cakap ni ialah boleh dilihat sebagai, ni saya nak sebut pada Langley ni, Kuala Selangor FBI, sahabat kita. Definition of terrorism dengan izin, the unlawful use of force or violence against a person or property to intimidate or coerce a government, the civilian population of any segment, therefore in furtherance of a political or social objective. Maknanya Tuan Speaker, dia tak nak ikut sistem pilihan raya, dia tak nak ikut sistem undang-undang. Apa yang dia nak buat, dia tak suka, dia bom, suicide bomber. Dia tak suka, dia bawa lari. Dia tak suka, dia letup. Itu saja tujuannya. Jadi dalam hal ini, Simpang Renggam Kuala Selangor, bagaimana kita nak bercakap tentang human rights kalau mereka sendiri tidak peka kepada
rights kepada mangsa yang telah menjadi mangsa pembunuhan, mangsa colekan dan mangsa gadaian. Silakan sahabat saya. Terima kasih Datuk Dr. Yang Dipertua. Bila kita nak bentangkan undang-undang seumpama ini, biasa pejuang-pejuang human right dia akan bercakap bahawa menyekat hak dan kebebasan. Pengerang, memang kita punya hak kebebasan, tapi hak kita mesti berasaskan kepada undang-undang. Soalnya saya nak tanya pengerang, kita nak jaga hak seorang ke atau majoriti rakyat? Mana lebih utama? Seorang atau ramai? Minta pandangan pengerang. Pengerang, boleh pengerang? Sikit. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih pengerang. Pengerang, saya bersetuju dengan pengerang. Maknanya kebanyakan golongan ISIS yang dikatakan terlibat membunuh orang ni, kata pengerang tadi bahawa mereka ni bunuh je orang dalam keadaan tak tahu orang tu salah tak salah, kan? Kalau saya faham tadilah. So sekarang ni menggunakan hujah yang sama pengerang, that's why kita tak boleh juga, kalau kita tangkap orang, kita tak boleh terus anggap orang tu salah. Jadi sekarang ni kalau pengerang tidak setuju ISIS ni bunuh orang dan kadang tak tahu orang salah tak salah, tiba-tiba kita tangkap orang, kita pun terus anggap orang tu salah, bermakna apa beza kita dengan ISIS? Terima kasih. Minta terima kasih sahabat-sahabat saya daripada Lenggong dengan Sepang. Masalah Sepang ni dia peguam, tapi bila dia nak cakap pasal politik je, agaknya dia takut kena tangkap. Tapi dalam section ni saya minta maaf lah, saya kena sebut adanya jaminan yang telah disebut. Prevention tu, apa yang disebut tentang pencegahan? What is prevention? Saya nak tanya pada Sepang, kawan-kawan kita kita ni sebagai orang Islam kita dilihat wajib untuk sembahyang 5 waktu, puasa dalam bulan Ramadan. Kenapa? Pencegahan kita daripada berkelakuan tak senonoh. Pencegahan kita di mana Allah berkata jangan minum arak sebab takut kelakuan tak senonoh. Pencegahanlah. Jadi berarti dalam perkara ni bila kerajaan kata pencegahan keganasan, boleh pula kita nak cakap pada orang semua tak boleh, ini tak cukup bukti. Itu sebabnya dalam section-section yang disebut oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri ialah bila dikatakan dalam apa yang saya agak menarik sahabat-sahabat saya ni ialah section pasal 31, penangkapan dan pengumbukaan di hadapan magistrate. Pasal 31, seseorang pegawai polis boleh tanpa waran menangkap mana-mana orang jika dia mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa terdapat alasan yang menjustifikasikan siasatan diadakan mengenai kes orang tu di bawah akting. Bukannya dikata seseorang pegawai polis boleh tangkap suka siapa pun dia nak tangkap ke tak tangkap, dia tidak mengatakan adanya peruntukan yang luas, tetapi diikatkan kuasa itu dengan yang disebut mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa terdapat alasan yang menjustifikasikan. Dan kalau kita lihat dalam tafsiran organisasi pengganas tersenaran, diertikan maknanya penangkapan pasal 31 rujuk kepada interpretasi tafsiran yang disebut bawah section bawah pasal 2. Jadi betul. Saya sebenarnya Tuan Speaker tak takut dengan prevention ni. Akta Bota ni saya tak takut sebab saya bukan pengganas. Ya, Bukit Kalau saya pengganas, saya takut. Tapi saya bukan pengganas. Jadi saya yakin tidak ada malafaide niat jahat ke atas kerajaan melalui pemimpin eksekutif. Saya tidak yakin. Jadi saya berpegang kepada pasal 3 dan tafsiran bahawa good faith bona fide akan ada kepada pihak eksekutif. Terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker. Saya nak minta penjelasan pengerang. Pengerang ada membangkitkan penafsiran di bawah pota ini ataupun rang undang-undang ini di mana dinyatakan where an officer has reasonable suspicion ataupun words to the like of an offence being committed or words to the like. Dan atas dasar tersebut, pengerang telah pun menyatakan ini merupakan satu safeguard kononnya. So kita tak perlu membahaskan rang undang-undang ini. Boleh saya diminta penjelasan pengerangan, adakah mana-mana undang-undang di dalam pengetahuan pengerang yang membolehkan seorang pegawai inquiry menangkap seseorang tanpa any reasonable suspicion? Saya fikir tak ada. Tetapi masih ada undang-undang yang disalahgunakan seperti ISA. So dalam keadaan tersebut, isu yang kita membahaskan ataupun membentangkan hari ini
adalah sama ada akta ini boleh disalahgunakan. Dan pengarang perlu melihat kepada provision-provision yang berkenaan, terutamanya provision-provision peruntukan-peruntukan yang memberikan kuasa amat luas kepada menteri tanpa peluang untuk judicial review. Apakah pandangan pengarang berkenaan perkara tersebut? Terima kasih Bukit Gelugor. Sebelum saya jawab, Tuan Speaker, jangan tolak minit saya nak bahas sebab dia orang dah pakai lebih kurang 15 minit. Tak boleh sebut banyak kali, Muhammad. Saya takut sebab ialah Bukit Gelugor bila cakapkan boleh 15 minit jadi 15-10 minit. Tuan Speaker, saya nak beritahu pada Tuan Speaker, bacaan POTA ni bukan saja kita lihat sebagai alternatif pertama oleh kerajaan. Kita ada bersama kita dengan izin tentang beberapa akta yang kita wujudkan, iaitu Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas SOSMA 2012, Akta Pencegahan Jenayah POKA Pindaan dan Pemeluaan 2013. Saya sebenarnya berpegang teguh kepada kepercayaan. I believe dengan penuh keikhlasan bahawa jaminan-jaminan salah guna yang kemungkinan boleh berlaku, saya yakin tidak boleh berlaku, kerana kalau kita tengok pasal 3 itu ialah penangkapan dan pengemukaan di hadapan magistrate. Kemudian kita ada pasal 4 tentang tata cara di hadapan magistrate. Kemudian saya tengok tentang kuasa menteri sahaja itu dirujuk kepada pelantikan pegawai siasatan. Dan kalau kita tengok Lembaga Pencegahan Keganasan di bawah bahagian 3 siasatan, yang mana dengan izin pasal 81, suatu lembaga pencegahan keganasan ditubuhkan yang terdiri daripada anggota yang berikut yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Tidak ada dinyatakan dalam pasal 8 ini terlibatnya Balancing Act itu daripada menteri yang bertanggungjawab. Menteri hanya terlibat dalam pelantikan pegawai siasatan, tetapi pegawai siasatan ini tidak boleh datang daripada anggota polis. Ni beza dia dengan ISA. ISA tu, Tuan Speaker, prosecutor dia, inquiry officer dia, semua orang yang sama. The tendency of abuse, kebolehan salah guna tu, kemungkinan, probability mungkin berlaku. Tetapi kalau kita ada pegawai siasatan, pelantikan berlainan dengan pelantikan yang dibuat oleh Lembaga Pencegahan Keganasan, saya sebagai ahli parlimen pengerang yakin bahawa ada safeguard. Saya tak tahulah Tuan Speaker, sebagai ahli parlimen Barisan Nasional, bukannya sebab kita bias pada kerajaan, tetapi kita yakin kalau kita tidak ada niat untuk mengganas, kenapa kita takut kepada POTA? Kenapa kita takut kepada Undang-Undang Pencegahan Keganasan kalau kita tidak mempunyai niat untuk mengganas? Saya nak tanya pada Tuan Speaker, sahabat-sahabat saya di sini, bagaimana jawapan kita menjadi pelancong di Amerika Syarikat di bawah Akta US Patriot Act 2001 Amerika Syarikat? Dia tengok muka kita ni, nak masuk dekat immigration ke, nak pergi shopping ke, nak masuk clubbing ke, kalau dia berpuas hati, adanya unsur-unsur tangkap, hilang Guantanamo, jumpa orang pun tak, raib seraib-raibnya, tiba-tiba mati. Orang pergi juga ke Amerika Syarikat. Kita rakyat Malaysia pergi juga, sebab kita yakin bahawa kita tidak adanya niat untuk mengganas. Tetapi salah guna yang digunakan oleh US Patriot Act tu, banyak kes-kes kalau kita tengok penyalahan guna, tetapi mereka-mereka ni presumption of guilt tu lebih banyak kepada negara-negara luar daripada negara kita. Tetapi dalam akta ini saya tengok bahawa perbezaan balancing yang berlaku antara lembaga dengan yang berlaku dengan pegawai siasatan itu, saya yakin kalau adanya niat untuk menyalahguna, taksiran itu yang penting. Saya berpegang kepada nawaitu kerajaan untuk pencegahan keganasan. Ya, setiawangsa ya. Pengerang, Guantanamo Bay ni, Guantanamo Bay pada semasa kempen Presiden Obama first time, dia mengatakan bahawa dia akan menutup Guantanamo Bay ni, tetapi sehingga dekat nak habis dia punya ni, dia masih belum tutup. Adakah ini menunjukkan bahawa
dia masih lagi mahu pencegahan ini dilakukan walaupun dia tahu itu against human right? Minta maaf lah sahabat saya setiawangsa, Americans ni kadang-kadang is a very double standard country. Dan masalah kita ni, saya ni pun pergi Amerika, pergi Harvard belajar tiap-tiap tahun. Pegawai saya ada janggut kena tangkap, pula pasport orang Islam Melayu. Alasan dia presumption tahan 5-6 jam. Kononnya kerana berjanggut, lelaki Melayu, kononnya nama tu dalam sistem tu nama dia ada. Tipu. Dia wujudkan ini sebagai psychological implant supaya kita masuk Amerika kita kena takut. Ada niat mesti kena, tak ada niat kita lepas. Kita ni berbeza. Saya dah cakap yang bawa menteri, pelajar-pelajar luar negara, pelajar-pelajar Timur Tengah, Syria, Lebanon, beratus-ratus, ribu-ribu datang Malaysia, mata biru, hidung mancung. Kalau dia ejen IS, apa kita nak buat? Kalau dia duduk kat universiti, dia tak belajar, dia cakap dia belajar, bawa lari anak dara. Anak dara tak apa, bawa lari bini orang. Saya beritahu yang berhormat menteri masa sesi lepas, how do we know they are not a threat? Because ISIS ini ialah psychological problem. Dia datang Malaysia, tiba-tiba dia merasakan bahawa ini dia nak berjuang. Budak kita dia bawa konon pergi umrah, landing dekat Istanbul, landing dekat Jeddah, dia bawa lari masuk Syria. Apa yang kita nak buat? Inilah yang sebenarnya kertas putih yang dibentangkan oleh kerajaan, membuktikan bahawa perkara ini boleh berlaku, dan perkara ini telah berlaku. Adakah kita sebagai wakil rakyat yang memimpin rakyat kita di kawasan parlimen nak membenarkan risiko ini boleh berlaku? Saya tak sanggup. Ya, saya belum kahwin, tapi saya ada anak angkat 12 tahun, perempuan. Tiba-tiba seronok umur 18 tahun, tak mana Pak Arab dia bawa lari nanti. Mampu saya nak kena bawa M16 masuk sana. Saya takut ni, ramai-ramai ni budak-budak ni. Ini tak apalah, bawa lari lelaki tak apa. Ni apa-apa ni? Macam mana ni? Ni bukannya kita ni hidup macam batu biru. Yang handsome-handsome bawa lari, itu baru student. Ni yang pelancong. Malaysia ni ramai pelancong Timur Tengah. Siapa tahu bahawa yang pelancong ni bukan adik-beradik kaum kerabat ISIS, kita tak tahu. Support kepada terorisme subjektif. Saya nak cakap tentang fasa kedua. Poin yang kedua saya ialah keterangan, evidence. Nak bukti macam mana beyond any reasonable doubt. Budak-budak boleh email, YouTube download tentang isu buat bom. Kita nak bawa bukti atas internet ni, dalam WhatsApp ni dia boleh batalkan. WhatsApp hari ni daripada Amerika, daripada Lebanon, daripada Turki, daripada Palestin boleh masuk pada negara kita. Kerajaan nak pantau, nak download, nak bawa bukti, ikut proses hak asasi, takkanlah sampai terbakar kita. Ya, boleh habiskan jam 1 yang Tuan Speaker, saya nak cakap bahawa there must be faith. Mesti ada keyakinan pada kerajaan. Kalau adanya kertas putih, bererti bahawa kerajaan yakin perkara ini adalah satu ancaman. Dan kita dengar pula yang berhormat menteri beritahu semalam, kita berhadapan dengan tragedi kehilangan sahabat kita daripada Rompin. Kita tak tahu what is the fault. Tetapi kalau katakan adanya satu gerakan yang sedang berlaku pada hari ini, a threat to the nation, a threat to us as leaders of the people, akta ini tak perlu dibahas, Tuan Speaker. Lepas saya duduk, kita yang memang takut kepada pengganas yang tidak boleh dilihat wajah, menyokong kerajaan 100% sebagai saya mencabar. Apa yang nak kita takut? What are we afraid of? Human rights? Sampai kita dibom, tuan-tuan keluar kena tembak, kena bunuh. Saya tak apa, 7 dan taekwondo. Tapi bulat saya tak boleh. Bulat tak boleh, tembak habis. Pasang bodyguard pun, bodyguard boleh kena tembak. Dia peluru tak makan maksud saya, Tuan Speaker, komitmen kita pada kerajaan, sokong akta ini tanpa perbahasan. Sokong kerajaan, kerana kita yakin Kementerian Dalam Negeri di bawah kepimpinan Yang Berhormat Menteri mempunyai niat baik. Sesiapa yang mempersoalkan hak asasi, persoalan saya, adakah tuan-tuan mempunyai niat untuk melindungkan pengganas? That is my question to you. Adakah tuan-tuan pengganas? Maka tuan-tuan menyokong hak asasi mereka. We Barisan Nasional bukan pengganas. Kita menang kerajaan kerana rakyat. Kita tidak menggunakan, tidak bererti kita ahli parlimen.
kita boleh langgar undang-undang. Kita masuk penjara kerana kita mempecah. We break the law. We break the law, kita kena tangkap. Sebab kita adalah rakyat Malaysia yang ikut undang-undang. Tapi kalau kita ahli parlimen, ingat kita boleh buat sesuka hati. Sebab kita ni ahli parlimen, kononnya kita tak boleh masuk lock up. Sebab kita tak boleh kena remand. Berarti kita tidak menghormati undang-undang. Barisan Nasional menghormati undang-undang. Pembangkang tidak menghormati undang-undang. Akta keganasan untuk mempertahankan kedaulatan negara, pengarang menyokong. Terima kasih. Yang Berhormat Speaker, pertama sekali saya nak mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri, Menteri Dalam Negeri kerana berpendirian tegas untuk membentangkan rang undang-undang pencegahan jenayah 2015, rang undang-undang pencegahan keganasan 2015 yang mana diperbuat di bawah perkara 149 Perlembagaan Persekutuan. Tuan Speaker, bila kita mendengar hujah-hujah terutama sekali Wakil Menteri iaitu Timbalan Menteri, saya agak terperanjat. Sepatutnya dalam hal sedemikian tak perlu kita bahas undang-undang keganasan ini, kerana kita perlu menerima hakikat bahawa ancaman yang berlaku ini, yang sedang berlaku ataupun akan berlaku, sedang berlaku dalam negara-negara luar. Kalau kita lihat senarai negara-negara di dunia yang mewujudkan undang-undang pencegahan keganasan secara umum, kita lihat sudah digerakkan sejak daripada awal tahun 2005. Saya nak menyebut contohnya seperti negara Amerika Syarikat dengan Patriot Act tahun 2001, Australia dengan Australia Anti-Terrorism Act 2005, Canada's Anti-Terrorism Act 2001, India Prevention of Terrorism Act 2002, United Kingdom's Anti-Terrorism Crime and Security Act 2001. Jadi daripada negara-negara ini yang kalau kita lihat negara-negara yang boleh dilihat sebagai negara maju, mereka sendiri begitu khawatir tentang ancaman yang disebut oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri, yang mana mereka sudah mewujudkan satu gerakan daripada dulu, yang mana kita hanya mewujudkan gerakan ini pada tahun 2015, dan itu pun disebabkan oleh kertas putih yang memberikan kepastian bahawa rakyat Malaysia ada yang terlibat ataupun dalam saya berbahas hari ini mungkin membuatkan perancangan untuk melibatkan diri dalam pendekatan-pendekatan yang dibuat oleh keganasan di bawah kepimpinan entiti bernama IS. Kalau kita Tuan Speaker tekan komputer, kita google lah perkataan IS, macam-macam yang dibuat atas nama mewujudkan negara Islam, yang kita sendiri tahu bahawa fatwa agama sendiri mengatakan bahawa apa yang mereka perjuangkan itu perjuangan yang begitu salah. Saya nak menekan kepada aspek persoalan saya kepada sahabat-sahabat ahli-ahli parlimen, adakah kita nak menjadi seperti yang berlaku di negara-negara Eropah ataupun Amerika Syarikat ataupun UK pada hari ini, yang mana terutama sekali dalam isu wanita-wanita muda, yang mana Malaysia juga ada yang terlibat. Dan kalau kita baca antara yang berlaku ancaman kepada wanita muda ialah jihad nikah, yang mana jihad nikah ini berlaku di mana mereka menodai atas alasan kononnya memputihkan perjuangan dengan mengambil wanita-wanita untuk mewujudkan produktiviti kononnya bakal-bakal perjuangan mereka. Dan kalaulah rakyat Malaysia terutama sekali anak-anak muda, wanita kita yang boleh terpikat kepada mereka atas konon perjuangan yang disalahfahamkan ini, bagi saya akta keganasan yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Menteri ini, bagi saya ni memberikan sedikit sebanyak adalah sedikit muka kepada mereka yang ditangkap. Saya dengar dengan begitu terperinci ucapan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Kita bagi kuasa penangkapan dan juga riman dalam bahagian 2. Kita bercakap tentang sesiatan dalam bahagian 3. Kita cakap tentang perintah tahanan dan sekatan dalam bahagian 4. Kemudian kita bercakap jaminan, adanya jaminan yang mengatakan dalam tafsiran organisasi pengganas tersenarai, kita rujuk kepada
pengisytiharan yang dibawa di bawah Seksyen 66B dan 66C Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Pencegahan Pembiayaan Kegagasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 Akta 613. Maknanya kita masih ada rujukan kepada senarai organisasi pengganas tersenarai. Maknanya kalau tak ada rujukan ini, bolehlah kita takut seolah-olahnya Ali bin Abu Akau ke Mutu ke boleh ditangkap sewenang-wenangnya, tetapi adanya jaminan dalam pentafsiran. Saya agak terperanjat bila Yang Berhormat Timbalan Menteri merujuk pada sahabat-sahabat pembangkang yang mengatakan bahawa kononnya gegaran ini akan mengambil hak asasi. Saya nak tanya kepada mereka, apa perasaan mereka kalau anak dara mereka ni dibawa lari atas jihad nikah? Ini saya nak tanya. Ini kebebasan apa yang kita cakap, Yang Berhormat? Kita mewujudkan undang-undang ini kerana kita tahu niatnya ialah good faith, bukan mala faide, bukan niat jahat dengan izin. Jadi dalam tafsiran Seksyen 21 pun organisasi pengganas tersenarai telah disenaraikan. Bagi saya, siapa yang berani buat, berani tanggung. Janganlah pula dalam perkara ini sekalipun kita nak mempersoalkan niat kerajaan dalam iaitu niat eksekutif. Kemudian kita rujuk pula Tuan Speaker kepada penangkapan dan pembukaan di hadapan magistrat. Kita tengok prosedur yang telah dilengkapkan. Kemudian kita tengok tata cara di hadapan magistrat. Kita senarai, kita tulis. Kemudian yang saya nak sentuh ni, yang bagi saya, silakan. Ya, Kuala Selangor. Ni, Tuan Speaker, kalau dia tanya saya 20 minit tak boleh tolak lah. Tolak untuk dia 5-10 minit. Nanti dia tanya saya 20 minit, saya tak boleh berbahas. Masa 20 minit Yang Berhormat, yang tambahan tu boleh bicara Speaker. Terima kasih Datuk Ibu Ketua. Terima kasih Pak Pengerang. Saya mendengar tadi tentang soal pencegahan hak asasi yang konon-kononnya bila wujud di pota akan mengatakan bahawa akan melanggar hak asasi manusia. Saya minta pandangan pengerang dalam konteks penahanan dalam pota ni. Ya, bagi hemat saya, pengerang setuju ke kalau dalam konteks penahanan dalam pota ni adalah sebenarnya bersifat pencegahan? Kerana konsep tahanan adalah tujuan pencegahan seperti yang terdapat dalam pota adalah amat penting, terutama sekali dalam pengumpulan semua bukti yang diperlukan untuk mensabitkan kesalahan ke atas suspek, kerana seorang suspek itu tidak boleh ditahan atas kesalahan yang sama pada masa yang lain. Jadi ini adalah sangat penting kerana konsep pencegahan itu lebih baik ya dari sebagaimana yang ada dalam pota ni. Saya minta pandangan pengerang. 2 minit. Terima kasih pengerang. Saya juga nak tanya tentang hak asasi manusia ini. Bagaimana kita seimbangkan keselamatan negara, security dengan hak asasi manusia? Bolehkah kita samping kita menjamin keselamatan negara dan juga hak asasi manusia dipelihara? Dan juga terutamanya Seksyen 19/1 ni, dia ada apa-apa kajian semula kehakiman dalam mana-mana mahkamah mengenai seksyen ini. Jadi saya nak minta pandangan Yang Berhormat Pengerang, ataupun adakah dalam dunia pengganas ni mereka juga ada hak asasi manusia? Minta pandangan. Terima kasih. Terima kasih Kuala Selangor. Terima kasih Simpang Renggam. Sebenarnya Tuan Speaker, dengan izin, there is no absolute freedom. Mana ada bebas sebebas-bebasnya. Yang mana sahabat-sahabat saya menyentuh ni memang kekhawatiran, there is concern dengan izin bahawa penyalahan guna kuasa. Tapi yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri mewakili Menteri sudah cukup terang kepada kita bahawa jenis jenayah, possibility of terrorism, jenis organisasi itu ditafsirkan bawah tafsiran bawah Seksyen 2. Seksyen 2. Kemudian yang saya nak cakap ni tentang hak asasi yang menjadi mangsa. Anak-anak muda, anak-anak dara yang dibawa lari atas jihad nikah, where is their human rights? Nak bercakap tentang ISIS ni, Tuan Speaker, ni membunuh je. Dia bakar, masuk YouTube suka bapak dia je. Ini undang-undang apa? Ini pun bukan undang-undang jenayah syariah. Siapakah mereka yang boleh menetapkan tentang kejayaan ke kegagalan, betul ataupun salah, dan melihat seseorang itu dilihat tidak menyokong mereka, maka mereka ini dianggap sebagai musuh? Sekejap sahabat saya nak tanya pada Tuan Speaker, terorisme
Definasi terorisme ni saya nak cakap ni ialah boleh dilihat sebagai, ni saya nak sebut pada Langley ni Kuala Selangor FBI sahabat kita. Definition of terrorism dengan izin, the unlawful use of force or violence against a person or property to intimidate or coerce a government, the civilian population of any segment, therefore in furtherance of a political or social objective. Maknanya Tuan Speaker, dia tak nak ikut sistem pilihan raya, dia tak nak ikut sistem undang-undang. Apa yang dia nak buat, dia tak suka, dia bom, suicide bomber. Dia tak suka, dia bawa lari. Dia tak suka, dia letup. Itu saja tujuannya. Jadi dalam hal ini, Simpang Renggang Kuala Selangor, bagaimana kita nak bercakap tentang human rights kalau mereka sendiri tidak peka kepada rights kepada mangsa yang telah menjadi mangsa pembunuhan, mangsa colekan dan mangsa gadaian. Silakan sahabat saya. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Bila kita nak bentangkan undang-undang seumpama ini, biasa pejuang-pejuang human rights dia akan bercakap bahawa menyekat hak dan kebebasan pengerang. Memang kita punya hak kebebasan, tapi hak kita mesti berasaskan kepada undang-undang. Soalnya saya nak tanya pengerang, kita nak jaga hak seorang ke atau majoriti rakyat? Mana lebih utama? Seorang atau ramai? Minta pandangan pengerang. Pengerang, boleh pengerang sikit. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih pengerang. Pengerang, saya bersetuju dengan pengerang. Maknanya kebanyakan golongan ISIS yang dikatakan terlibat membunuh orang ni, kata pengerang tadi bahawa mereka ni bunuh je orang dalam keadaan tak tahu orang tu salah tak salah, kan? Kalau saya faham tadi lah. So sekarang ni menggunakan hujah yang sama pengerang, that's why kita tak boleh juga, kalau kita tangkap orang, kita tak boleh terus anggap orang tu salah. Jadi sekarang ni kalau pengerang tidak setuju ISIS ni bunuh orang dalam keadaan tak tahu orang salah tak salah, tiba-tiba kita tangkap orang, kita pun terus anggap orang tu salah, bermakna apa beza kita dengan ISIS? Terima kasih. Minta terima kasih sahabat-sahabat saya daripada Lenggong dan Sepang. Masalah Sepang ni dia peguam, tapi bila dia nak cakap pasal politik je, agaknya dia takut kena tangkap. Tapi dalam section ni saya minta maaf lah, saya kena sebut adanya jaminan yang telah disebut. Prevention tu, apa yang disebut tentang pencegahan, what is prevention? Saya nak tanya pada Sepang, kawan-kawan kita kita ni sebagai orang Islam kita dilihat wajib untuk sembahyang 5 waktu, puasa dalam bulan Ramadan. Kenapa? Pencegahan kita daripada berkelakuan tak senonoh. Pencegahan kita di mana Allah berkata jangan minum arak sebab takut kelakuan tak senonoh. Pencegahan lah. Jadi berarti dalam perkara ni bila kerajaan kata pencegahan keganasan, boleh pula kita nak cakap pada orang semua tak boleh, ini tak cukup bukti. Itu sebabnya dalam section-section yang disebut oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri ialah bila dikatakan dalam apa yang saya agak menarik sahabat-sahabat saya ni ialah section pasal 31, penangkapan dan pengumbukaan di hadapan magistrate. Pasal 31, seseorang pegawai polis boleh tanpa waran menangkap mana-mana orang jika dia mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa terdapat alasan yang menjustifikasikan siasatan diadakan mengenai kes orang tu di bawah akting. Bukannya dikata seseorang pegawai polis boleh tangkap suka siapa pun dia nak tangkap. Tangkap ke tak tangkap, dia tidak mengatakan adanya peruntukan yang luas, tetapi diikatkan kuasa itu dengan yang disebut mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa terdapat alasan yang menjustifikasikan. Dan kalau kita lihat dalam tafsiran organisasi pengganas tersenarai, diertikan maknanya penangkapan pasal 31 rujuk kepada interpretasi tafsiran yang disebut bawah section bawah pasal 2. Jadi betul. Saya sebenarnya Tuan Speaker tak takut dengan prevention ini. Akta Bota ni saya tak takut sebab saya bukan pengganas. Ya, Bukit Kalau Timur saya pengganas, saya takut. Tapi saya bukan pengganas. Jadi saya yakin tidak ada malafaide niat jahat ke atas kerajaan melalui pemimpin eksekutif. Saya tidak yakin. Jadi saya berpegang kepada pasal 3 dan tafsiran bahawa good faith bona fide akan ada kepada pihak eksekutif. Terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker. Saya nak minta penjelasan pengerang. Pengerang ada membangkitkan penafsiran di bawah pota ini ataupun rang undang-undang ini di mana dinyatakan
where an officer has reasonable suspicion ataupun words to the like of an offence being committed or words to the like. Dan atas dasar tersebut, pengerang telah pun menyatakan ini merupakan satu safeguard kononnya. So kita tak perlu membahaskan rang undang-undang ini. Boleh saya diminta penjelasan pengerangan, adakah mana-mana undang-undang di dalam pengetahuan pengerang yang membolehkan seorang pegawai inquiry menangkap seseorang tanpa any reasonable suspicion? Saya fikir tak ada. Tetapi masih ada undang-undang yang disalahgunakan seperti ISA. So dalam keadaan tersebut, isu yang kita membahaskan ataupun membentangkan hari ini adalah sama ada akta ini boleh disalahgunakan. Dan pengerang perlu melihat kepada provision-provision yang berkenaan, terutamanya provision-provision peruntukan-peruntukan yang memberikan kuasa amat luas kepada menteri tanpa peluang untuk judicial review. Apakah pandangan pengerang berkenaan perkara tersebut? Terima kasih Bukit Gelugor. Sebelum saya jawab, Tuan Speaker, jangan tolak minit saya nak bahas sebab dia orang dah pakai lebih kurang 15 minit. Tak boleh sebut banyak kali, Muhammad. Saya takut sebab ialah Bukit Gelugor bila cakap kan boleh 15 minit jadi 15-10 minit. Tuan Speaker, saya nak beritahu pada Tuan Speaker, bacaan POTA ni bukan saja kita lihat sebagai alternatif pertama oleh kerajaan. Kita ada bersama kita dengan izin tentang beberapa akta yang kita wujudkan, iaitu Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas SOSMA 2012, Akta Pencegahan Jenayah POKA Pindaan dan Pemeluaan 2013. Saya sebenarnya berpegang teguh kepada kepercayaan. I believe dengan penuh keikhlasan bahawa jaminan-jaminan salah guna yang kemungkinan boleh berlaku, saya yakin tidak boleh berlaku, kerana kalau kita tengok pasal 3 itu ialah penangkapan dan pengemukaan di hadapan magistrat. Kemudian kita ada pasal 4 tentang tata cara di hadapan magistrat. Kemudian saya tengok tentang kuasa menteri sahaja itu dirujuk kepada pelantikan pegawai siasatan. Dan kalau kita tengok Lembaga Pencegahan Keganasan di bawah bahagian 3 siasatan, yang mana dengan izin pasal 81, suatu lembaga pencegahan keganasan ditubuhkan yang terdiri daripada anggota yang berikut yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Tidak ada dinyatakan dalam pasal 8 ini terlibatnya balancing act itu daripada menteri yang bertanggungjawab. Menteri hanya terlibat dalam pelantikan pegawai siasatan, tetapi pegawai siasatan ini tidak boleh datang daripada anggota polis. Ini beza dia dengan ISA. ISA tu, Tuan Speaker, prosecutor dia, inquiry officer dia, semua orang yang sama. The tendency of abuse, kebolehan salah guna tu, kemungkinan, probability mungkin berlaku. Tetapi kalau kita ada pegawai siasatan, pelantikan berlainan dengan pelantikan yang dibuat oleh Lembaga Pencegahan Keganasan, saya sebagai ahli parlimen pengerang yakin bahawa ada safeguard. Saya tak tahulah Tuan Speaker, sebagai ahli parlimen Barisan Nasional, bukannya sebab kita bias pada kerajaan, tetapi kita yakin kalau kita tidak ada niat untuk mengganas, kenapa kita takut kepada POTA? Kenapa kita takut kepada Undang-Undang Pencegahan Keganasan kalau kita tidak mempunyai niat untuk mengganas? Saya nak tanya pada Tuan Speaker, sahabat-sahabat saya di sini, bagaimana jawapan kita menjadi pelancong di Amerika Syarikat di bawah Akta US Patriot Act 2001 Amerika Syarikat? Dia tengok muka kita ni, nak masuk dekat immigration ke, nak pergi shopping ke, nak masuk clubbing ke, kalau dia berpuas hati, adanya unsur-unsur tangkap, hilang Guantanamo, jumpa orang pun tak, raib seraib-raibnya, tiba-tiba mati. Orang pergi juga ke Amerika Syarikat. Kita rakyat Malaysia pergi juga, sebab kita yakin bahawa kita tidak adanya niat untuk mengganas. Tetapi salah guna yang digunakan oleh US Patriot Act tu
Banyak kes-kes kalau kita tengok penyalahan guna, tetapi mereka ni presumption of guilt tu lebih banyak kepada negara-negara luar daripada negara kita. Tetapi dalam akta ini saya tengok bahawa perbezaan balancing yang berlaku antara lembaga dengan yang berlaku dengan pegawai siasatan itu, saya yakin kalau adanya niat untuk menyalahguna, taksiran itu yang penting. Saya berpegang kepada nawaitu kerajaan untuk pencegahan berganasan. Ya, setiawangsa ya. Pengerang, Guantanamo Bay ni, Guantanamo Bay pada semasa kempen Presiden Obama first time, dia mengatakan bahawa dia akan menutup Guantanamo Bay ni, tetapi sehingga dekat nak habis dia punya ni, dia masih belum tutup. Adakah ini menunjukkan bahawa dia masih lagi mahu pencegahan ini dilakukan walaupun dia tahu itu against human right? Minta maaf lah sahabat saya setiawangsa, Americans ni kadang-kadang is a very double standard country. Dan masalah kita ni, saya ni pun pergi Amerika, pergi Harvard belajar tiap-tiap tahun. Pegawai saya ada janggut kena tangkap, pula pasport orang Islam Melayu. Alasan dia presumption tahan 5-6 jam. Kononnya kerana berjanggut, lelaki Melayu, kononnya nama tu dalam sistem tu nama dia ada. Tipu. Dia wujudkan ini sebagai psychological implant supaya kita masuk Amerika kita kena takut. Ada niat mesti kena, tak ada niat kita lepas. Kita ni berbeza. Saya dah cakap yang bawa menteri, pelajar-pelajar luar negara, pelajar-pelajar Timur Tengah, Syria, Lebanon, beratus-ratus, ribu-ribu datang Malaysia, mata biru, hidung mancung. Kalau dia ejen IS, apa kita nak buat? Kalau dia duduk kat universiti, dia tak belajar, dia cakap dia belajar, bawa lari anak dara tak apa, bawa lari bini orang. Saya beritahu yang berhormat menteri masa sesi lepas, how do we know they are not a threat? Because ISIS ini ialah psychological problem. Dia datang Malaysia, tiba-tiba dia merasakan bahawa ini dia nak berjuang. Buat budak kita dia bawa konon pergi umrah, landing dekat Istanbul, landing dekat Jeddah, dia bawa lari masuk Syria. Apa yang kita nak buat? Inilah yang sebenarnya kertas putih yang dibentangkan oleh kerajaan, membuktikan bahawa perkara ini boleh berlaku, dan perkara ini telah berlaku. Adakah kita sebagai wakil rakyat yang memimpin rakyat kita di kawasan parlimen nak membenarkan risiko ini boleh berlaku? Saya tak sanggup. Ya, saya belum kahwin, tapi saya ada anak angkat 12 tahun, perempuan. Tiba-tiba seronok umur 18 tahun, tak mana Pak Arab dia bawa lari nanti. Mampus saya nak kena bawa M16 masuk sana. Saya takut ni, ramai-ramai ni budak-budak ni. Ini tak apalah, bawa lari lelaki tak apa. Ni apa-apa ni? Macam mana ni? Ni bukannya kita ni hidup macam batu biru. Yang handsome bawa lari, itu baru student. Ni yang pelancong. Malaysia ni ramai pelancong Timur Tengah. Siapa tahu bahawa yang pelancong ni bukan adik-beradik kaum kerabat ISIS, kita tak tahu. Support kepada terorisme subjektif. Saya nak cakap tentang fasa kedua. Poin yang kedua saya ialah keterangan, evidence. Nak bukti macam mana beyond any reasonable doubt. Budak-budak boleh email, YouTube, download tentang isu buat bom. Kita nak bawa bukti atas internet ni, dalam WhatsApp ni dia boleh batalkan. WhatsApp hari ni daripada Amerika, daripada Lebanon, daripada Turki, daripada Palestin boleh masuk pada negara kita. Kerajaan nak pantau, nak download, nak bawa bukti, ikut proses hak asasi, takkanlah sampai terbakar kita. Ya, boleh habiskan jam 1 yang Tuan Speaker, saya nak cakap bahawa there must be faith. Mesti ada keyakinan pada kerajaan. Kalau adanya kertas putih, bererti bahawa kerajaan yakin perkara ini adalah satu ancaman. Dan kita dengar pula yang berhormat menteri beritahu semalam, kita berhadapan dengan tragedi kehilangan sahabat kita daripada Rompin. Kita tak tahu what is the fault. Tetapi kalau katakan adanya satu gerakan yang sedang berlaku pada hari ini, a threat to the nation, a threat to us as leaders of the people, akta ini tak perlu dibahas, Tuan Speaker. Lepas saya duduk, kita yang memang takut kepada pengganas yang tidak boleh dilihat wajah, menyokong kerajaan 100% sebagai saya mencabar. Apa yang nak kita takut? What are we afraid of? Human rights?
sampai kita dibom, tuan-tuan keluar kena tembak, kena bunuh. Saya tak apa 7 dan taekwondo. Tapi bulat saya tak boleh. Bulat tak boleh, tembak habis. Pasal bodyguard pun bodyguard boleh kena tembak. Dia peluru tak makan. Maksud saya Tuan Speaker, komitmen kita pada kerajaan, sokong akta ini tanpa perbahasan, sokong kerajaan, kerana kita yakin Kementerian Dalam Negeri di bawah kepimpinan Yang Berhormat Menteri mempunyai niat baik. Sesiapa yang mempersoalkan hak asasi, persoalan saya, adakah tuan-tuan mempunyai niat untuk melindungkan pengganas? That is my question to you. Adakah tuan-tuan pengganas, maka tuan-tuan menyokong hak asasi mereka? We Barisan Nasional bukan pengganas. Kita menang kerajaan kerana rakyat. Kita tidak menggunakan, tidak bererti kita ahli parlimen. Kita boleh langgar undang-undang. Kita masuk penjara kerana kita mempecah. We break the law. We break the law, kita kena tangkap. Sebab kita adalah rakyat Malaysia yang ikut undang-undang. Tapi kalau kita ahli parlimen, ingat kita boleh buat sesuka hati. Sebab kita ni ahli parlimen, kononnya kita tak boleh masuk lock up. Sebab kita tak boleh kena remand. Berarti kita tidak menghormati undang-undang. Barisan Nasional menghormati undang-undang. Pembangkang tidak menghormati undang-undang. Akta keganasan untuk mempertahankan kedaulatan negara, pengarang menyokong. Terima kasih.